Apakah hubungan Cik Jackie dengan Jackie Chan? Ya Arif, You jangan main-main dengan anak I, Badaria. I suntik ubat pelali baru you tahu. Maaf Yang Arif. Apakah hubungan Cik Jackie dengan Encik Sidik? oh my god, what a stupid public prosecutor. Yang Arif, apa relevan ini pendakwa rakyat tanya hubungan klien kami dengan Jacqueline? Kada boleh. Oh my god. Kadagalay. You gila ke Badara you tanya apa hubungan Jackie dengan Sidik? Hah? Hey Jackie, apa hubungan you dengan Sidik? Yang Arif, Hubungan I dengan Encik Sidik kita kawan mah. Kawan sahaja selama ini and tidak pernah lebih daripada itu. Friendzone lah ni. Tak. Muka cantik kena friendzone ni kan pula kita yang hodoh. Betul ke kawan Cik Jackie? Betul. Ataupun bela cinta? Ingat Saya indah rindu. polis ni baca kelas rap. Sebab Cik Jackie, saya diberitahu Cik Jackie sentiasa berjalan-jalan dengan dia. Pergi ke taman sama-sama. Tengok movie sama-sama. Main tempat mamai pun sama-sama. Puan Badaria, just because kita selalu keluar sama-sama and rapat, does that mean kita ada hubungan cinta? Rapat tapi tak bercinta. Apa definisi cinta bagi Cik Jackie? You mau tahu definisi cinta I? Bagi I lah at least, cinta itu tidak semestinya kita perlu memiliki orang yang kita sayang. Love is more than just that. And ia tidak sepatutnya terhad kepada hubungan boyfriend dan girlfriend sahaja mah. Tak sedih ke? Tak dapat apa yang kita sayang. Mama Daria, mestilah kita akan sedih. Tetapi, jika dua orang itu ditakdirkan bersama, mereka akan bersama lama-kelamaan. Kita tak boleh paksa orang macam itu. Kenalah percaya kepada takdir, Ma. Kenapa pula tak boleh paksa Cik Jackie? Mama Daria, macam itu bunga, you tahu bunga? Bunga itu sama sahaja macam cinta. Kalau you mau bunga itu tumbuh besar dan cantik bunga itu you tak boleh petik. Kenapa tak boleh petik? Tak boleh petik lah. Bunga itu you kena jaga. You kena siram. You kena sayang. Jaga dengan bunga itu sebaik dan sepenuh hati. Walaupun you tahu you tak boleh petik. Kalau dah terpetik, macam mana Cik Jackie? Bunga dah terpetik akan mati loh. Mati. Mati. Mati ya Allah. Menyesal aku minta cerai ya Allah. Ya Allah. Keliklah mula abewe. Abewe kelik mula. Abewe.
Sabar weh, sabar. Jacqueline, Arif, tidak pernah sekalipun di dalam pengalaman saya bekerja, seorang saksi mampu menitiskan air mata seluruh mahkamah. Tetapi you sudah percaya, Jacqueline, you sudah percaya. Pembelaan termakan rambut. Kalau rambut sendiri tak pemakan. Pembelaan awak nak buat apa-apa lagi? Saya nak bawa masuk bahan bukti terakhir. Bukti terakhir? Bukan. Silakan. Pada tangan saya ada satu jam tangan Encik Jamal pakai sewaktu kematian beliau. You cam, Jackie. yes. Saya duduk sebelah Encik Jamal semasa dekat book party. Saya yakin inilah jam tangan yang Encik Jamal pakai. Thanks, Jackie. Ya Arif, ada sesuatu yang sangat janggal tentang jam tangan Jamal. Masih baru, jenama mahal, Omega. Tak ada cala lagi. Bateri pun masih hidup. Tapi jarumnya diberhentikan tepat 4:08 petang. Pelik, kenapa jam yang masih elok berfungsi diberhentikan? Seolah-olah sengaja diberhentikan. Dan apa yang lebih pelik, kenapa mesti angka ini 4:08? Saya akan cuba rungkai dalam pengelungan. Sebelum itu, Ya Arif, saya mohon agar bahan bukti ini ditandakan sebagai D4. Takkan lagi sekali kot. Tuhan tolong lembutkan hati Abe untuk terimaku seadanya. Bayang Arif. Tak bayang Arif. Jurubahasa. Sini jap. Oh my God. Ada bunga kat luar. Ya Arif. Ya Arif. Ya Arif. Mimi. Tak apalah, Jibril. Rasanya kita pun dah boleh agak kot side mana yang menang malam ni. Ya Arif, ya Arif. Let's back to business. Itu sahaja. Saya mohon agar Jacqueline Onassis dilepaskan. Thank you, Jackie. Lepaskanlah sendiri. Nak mohon-mohon pula. Tak apalah. Jacqueline, baliklah. Tapi tak payah nak menari-nari lagi. I dah tak ada mood. Terima kasih, Arif. Gejala sosial. Yalah. Tak ada rambut pun, masih lawa. Alang-alang menyeluk perkasa, marilah kita teruskan. Pendakwaan, kita semulakan dengan sesi pengulungan. Boleh saya teruskan ya? Teruskanlah. Oh, boleh. Assalamualaikum tuan-puan, berjumpa lagi saya dalam sesi penggulungannya dengan Pamira Kamsa. Dan pada hari ini, saya akan menunjukkan kepada tuan-puan seorang pegawai cemerlang datangnya dari Minera Besar
hati yang tenang dan jiwa yang mantap. Ya? Dan seorang perguruan yang cemerlang juga dapat membuktikan dua elemen, aktor serius dan man ceria. Yang Arif, hari ini ya, kita boleh tengok pada bukti pertama yang dibawa dari pihak pendakwaan, sushi itu memang jelas disinari nur rahmat, memang jelas terbukti sejelas-jelas lemak yang Arif kita memang menjadi punca. Menjadi punca pembunuhan Encik Jamal. Dan yang kedua, kalau betul lah ya, apa yang pihak pendakwaan silap, pihak pembelaan cuba katakan di sini, terdapat racun di spek mata Encik Jamal. Boleh saja Encik Sidik yang letakkan racun tersebut. Kerana apa? Ini memang menjadi tradisi losak untuk meracuni sesiapa yang cuba balik awal dari program-program mereka. Pak Po tak tahu kan? Yang Arif? Senang? Kesimpulannya, pengelungannya memang jelas menunjukkan kami yang patut menang. Tak ada apa lagi saya nak cakap. Dan sebelum saya undur diri tuan-puan, pastikan tuan-puan punya minda yang bersih, hati yang bersih dan apa lagi nak dibersihkan tu fikirkan sendiri. Assalamualaikum. Saya ni bukan nak cakap apalah. Dekat neraka nanti, lemak-lemak saya ni lah yang bakal awak. Jibril. Ya Arif, ada 3 perkara yang saya ingin gulung. 3 perkara yang akan mendedahkan siapakah sebenarnya pembunuh Jamal. Zerkala, 408 dan LG. Pertama, saya pasti seisi mahkamah sedia maklum tentang kewujudan Zerkala, satu organisasi pengganas yang mengamalkan doktrin anti-kapitalisme. Dalam report KDN, ada 6 orang ahli daripada Malaysia. 5 telah mati dan 1 lagi masih hidup, namun identitinya kekal menjadi misteri. Ya Arif, satu lagi perkara yang kita perlu tahu tentang Zerkala adalah mereka menamakan setiap ahli mereka dengan nama gelaran. Akhdar adalah nama gelaran Jamal. Dalam bahasa Arab, akhdar bermaksud hijau. Dalam bahasa Arab juga ada 2 perkataan yang bermaksud hijau, akhdar dan khadrak. Akhdar bermaksud hijau yang mewakili subjek berjantina lelaki dan khadrak hijau bagi subjek berjantina wanita. Kerana Jamal seorang wanita, maka nama akhdar diberikan kepada beliau. Satu lagi yang Arif, Zarkok bermaksud biru yang mewakili subjek berjantina wanita. Kenapa saya ceritakan perkara ini? Kerana dalam report yang sama, Zarkok adalah nama kepada satu lagi identiti yang masih menjadi misteri. Beliau seorang wanita. Satu lagi hal yang Arif, Zarkok adalah salah seorang tetamu daripada 6 orang yang duduk dalam meja Da Vinci. Ya yang Arif, ada 2 orang ahli Zerkala pada hari tersebut. Kedua, 408. Ya Arif, Jamal, seorang yang sangat meminati ilmu Renaissance. Beliau juga sangat mahir dalam pengajian yang berkaitan Al-Quran. No doubt, beliau adalah antara pelajar yang sangat cemerlang, khususnya dalam subjek ini sewaktu di Al-Azhar. 408, kalau kita tukar kepada sistem 24 jam, akan menjadi 1608. Dan kami percaya kemahiran Jamal ini digunakan untuk membentuk clue kedua. 1608 mewakili ayat Al-Quran, surah ke-16 ayat ke-8, surah Nahlu yang menceritakan tentang seorang penunggang kuda. Zarkok adalah penunggang kuda. Akhir sekali yang Arif, LG, kelihatannya satu clue yang sangat remeh, tapi kami setuju ini adalah clue yang terbesar ditinggalkan oleh Jamal. Apabila Jamal tiba di parti ini yang Arif,
Jamal sangat terkejut dengan kehadiran Zarkov. Saat beliau sedar Zarkov ada di parti tersebut, tidak lain dan tidak bukan, beliau tahu Zarkov hadir untuk membunuh beliau. This is a no phone party. Jamal tidak ada sebarang akses pada alat telekomunikasi dan sebab ini menyebabkan Jamal terdesak untuk menggunakan apa sahaja untuk dijadikan bahan bukti. Sebarang cubaan untuk memberitahu tetamu yang lain yang arif hanyalah tindakan bodoh yang akan membuatkan Jamal kelihatan gila. LG bukan law graduate, tapi akronim pada nama seorang wanita yang sangat terkenal dalam era Renaissance, Lisa Gherardini. Nama wanita dalam potret yang selama ini kita kenali sebagai Mona Lisa. Ya Arif, apa yang berlaku pada malam tersebut sebenarnya adalah proses network wiping yang dilakukan oleh Zarkov. Zarkov adalah Mona dan Mona adalah Cik Maznah Ismail. Ya Allah, memang daripada tadi dia masuk aku dah agak dari pembunuh. Memang aku tengok dia. Aku kena sepak dengan bini dia, kena sepak dengan bini dia. Polis pergi tangkap si Maznah ni, pergi tangkap. Suami aku bagi balik dia. Dia bunuh sebab network wiping, Aisyah. Kau tengok dia dah bunuh, dia boleh catwalk pula depan kita. Bodoh. Dia kata kita bodoh. Oh, engkau bunuh, kita yang bodoh. Bodoh. Ya Arif, kami ingin tekankan apa yang kami hujahkan ini bukan untuk mendakwa Puan Mona, tapi hanyalah salah satu usaha kami untuk melepaskan Siddiq daripada sebarang liability. Kami patrikan wujud keraguan munasabah dalam kes ini. Mohon prima facie ditolak. Terima kasih, Ya Arif. Memang sedari awal apabila Cik Maznah memasuki kompleks mahkamah saya ni, saya dah ada rasa. Pembunuh Jamal ada ni, pembunuh Jamal ada datang ni. Bila Cik Mona berdiri dari kerusinya dan mula menari-nari, saya pada rasa ini mungkin pembunuhnya. Bukan awak seorang aja yang pandai. Dengan mendengar kesimpulan penggulungan-penggulungan yang diberikan oleh pendakwaan dan pembelaan, saya, Mimi Rosita Cik Lan JJJ, telah membuat analisis khusus dalam menentukan apakah benar Siddiq yang mukanya baik, ibarat anak kampung yang diasuh dengan penuh nilai-nilai moral, dengan bimbingan-bimbingan para pensyarah fakulti UiTM. Saya pasti tidak ada dan tidak pernah ada pelajar UiTM yang tersesat jalan kerana bimbingan pendidiknya. Lalu saya bingung. Saya bingung mengapa pemuda yang mempunyai masa depan yang cerah ini didakwa sedemikian. Saya cuba merungkai dan merungkai. Tetapi apabila Jibril tampil ke hadapan, membawa wahyu kepada kita semua, menerangkan satu persatu, membuat revelasi-revelasi tentang siapakah pembunuh sebenar Jamal, dan tepat sekali intuisi saya bahawa Maznah itulah pembunuhnya. Maznah sudah kita tangkap. Bagaimana pula dengan pemuda kampung ini?
Jadi, pada hari ini, saya, Mimi Rosita Ceklan, yang arif, yang bijaksana, yang cantik, menawan lagi jelita. Telah sampai ke keputusannya bahawa pada hari ini Morsyid Siddiq, anda tidak bersalah. Maka dengan itu berjumpa kita lagi di mock trial tahun depan. Ada ke tidak? Ada ke tidak? InsyaAllah. Maka dengan itu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gabriel, thank you so much sebab selamatkan aku. Macam aku cakap, kau the best lawyer in town. Tahun je. Okay, the best lawyer ever. Siddiq, Morsyid Siddiq. Macam aku cakap, tak ada apa yang mustahil. Paling penting, don't stop believing. Just a small town girl living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Just a city boy, all there is a something dry. It took the midnight train going anywhere.
aku kat mahkamah hari tu. Kalau aku tak jumpa kau kat bupati itu, memang tak larang kau jadi peguam aku. Semesta juga tak mampu. Nahaya sidik menang kes sama ku naik. Encik Jibril, this is a case review yang our interns buat. So this is Beritahu Rosli, dia tak buat summary judgment. summary Suruh judgment. dia betulkan hari ni juga. Alright, okay, no problem. And I dah boleh balik ke sebab my kerja semua dah habis? Ya. Alright, thank you Encik Jibril. Jibril, dalam kes review tadi, aku tak nampak tahu nama. Macam mana kau tahu intern yang mana satu yang buat benda tu? Handwriting. Okey. Perempuan kalau tulis huruf B, di sender akan lurus. Kalau lelaki, di sender akan ada loop. Pas kalau tengok kat kertas tadi, setiap tulisan ada kesan heret. Sebab penulis kidal. Orang yang kidal bila menulis, pen akan ada bahagian kanan, tangan bahagian kiri. Kita tulis rumi dari kiri ke kanan. That's why sepanjang dia tulis, tangan dia akan heret setiap tulisan. Untuk jawab soalan kau tadi, lelaki yang kidal dekat firm ni seorang je. Proceed. Okey, Jibril, kau memang tak berubah kan? Aku rasa kau ni bukan manusia. Bukan manusia dan apa? Malaikat. Jibril, macam mana nak jadi pandai macam kau? Just be observant. Look out for clues and cues. Tapi jangan terus buat kesimpulan mudah. Apa yang kita nampak hitam putih atas kertas tak semestinya sama dengan apa yang sebenarnya berlaku. Oh, yeah. So, sama lah kan macam report KDN pasal Zulkarnain yang kau bawa ke mahkamah hari tu. Kan Jibril? Maksud kau? Yalah, aku pun ada tengok juga report tu. Dalam report tu ada 6 nama. Akhdar, Khodrok, Azrok, Darkok, Ahmad, Hamrok. 6 nama. Sebelum ni ada 2 nama yang kita tak tahu identiti dia. Darkok dan Ahmad. Zarko kau dah reveal kat mahkamah hari tu, which is Mona. Now tinggal lagi seorang, Ahmad. Apa yang kau nak cakap ni sebenarnya? Kau ada bacakan buku Cermin Warna? Dalam buku tu Jamal ada sebut tentang Lieutenant Zerkala yang bernama Zarko, which is Mona. Baik, dia tak ada sebut tentang ketua tertinggi mereka, yang mana Lieutenant sendiri, Zarko, tak tahu siapa ketua tertinggi mereka. Wujud ke tak, lokasi dia kat mana, kita tak tahu. Aku rasa Ahmad lah ketua tertinggi sekarang, sebab mengikut report tu dia je sekarang kita tak tahu siapa.
Ahmar. Mungkin dia tak jumpa any facts tentang Ahmar. Mungkin tak wujud pun sebenarnya. Jibril, no proof of existence is not a proof of non-existence. Aku tahu apa yang kau tahu, tapi kau tak tahu apa yang aku dah tahu. Tak ada bukti yang menunjukkan kewujudan Ahmad. It doesn't mean Ahmad itu tak wujud atau hanya rekaan semata-mata. Cuba kau ingat nama samaran Alizal Kala. Macam kau cakap kat mahkamah hari tu, nama samaran Alizal Kala diwakili oleh warna dalam bahasa Arab, Mona Ibrahim. Kesemua mereka terbunuh disebabkan oleh proses network wiping Zerkala, kecuali Mona yang masih sedang dijatuhkan hukuman. Now tinggal satu, Ahmad Hamro is merah. Hamro kita tahu siapa? Seorang perempuan yang bernama Dian yang juga terbunuh oleh proses yang sama. Sekarang tinggal satu, Ahmad. Kita tak tahu identiti dia, di mana dia, lokasi dia. Yang kita tahu, dia seorang lelaki. Satu persoalan, kenapa 3 warna ni? Kalau kau perhatikan betul-betul, ada something yang unik tentang gaya pemakaian Alizal Kala. Kita ambil contoh terdekat. Jamal Mona. Jamal nama samaran Ahdad, hijau. Dia akan sentiasa memakai pakaian yang berwarna hijau. Mona, Zarko, biru. Dia akan sentiasa memakai pakaian yang berwarna biru. Tiba-tiba aku teringat, kenapa kau selalu pakai pakaian yang ada warna merah? Tak, biar aku sama. 3 warna yang dipilih untuk menjadi nama samaran Alizal Kala: hijau, biru, merah. Kenapa 3 warna ni bukan warna lain? Green, blue and red are the colors that are associated with a disability, color blindness. Ada 3 jenis buta warna. Buta warna hijau, dystonophia. Buta warna biru, tritanophia. Buta warna merah, protanophia. Orang yang buta warna, untuk bezakan warna lain dengan warna yang mereka tak nampak, mereka akan selalu pakai something even sekecil handkerchief atau tie yang punya warna tersebut, untuk ingatkan mereka tentang warna itu dengan warna lain. For instance, orang yang buta warna merah akan sentiasa pakai something yang ada warna merah untuk ingatkan mereka tentang warna itu. And orang yang buta warna-warna merah akan nampak warna merah tu warna hijau. Dan aku teringat, masa kat party tu, aku pelik bila kau cakap air strawberry yang aku minum tu air kiwi. The reason is, air strawberry tu warna merah, tapi apa yang kau nampak warna hijau. Jibril, you're one damn good lawyer. Losing is not an option for you, and losing is something that you are familiar with. Samalah macam kes aku. Sebelum aku nak teruskan apa yang aku nak cakap ni, aku just nak cakap thanks sekali lagi sebab kau selamatkan aku. Tapi aku tahu niat sebenar kau, Jibril. Bukannya kau nak selamatkan aku, tapi kau nak hapuskan Mona. Jibril, kau nak Alizal Kala yang terakhir. Network wiping itu niat sebenar kau. Mona had what Jamal and now you have got her.
Aku yakin kau ada jemput dia tanpa dia sedar kau invite dia. Kau yang instigate dia untuk bunuh Jamal. Kau buat dia sedar Jamal ada kat book party tu. Yes, memang Mona bunuh Jamal. Mona yang letak racun kat bingkai kacamata Jamal. But you are the master. Kau nak Mona bunuh Jamal, ibarat Mona tarik bici pistol, kau yang letak pistol tu tepi dia. It's an invitation to kill, Jibril. Aku tak sebodoh tu untuk kau perbodohkan. Well, Morshidi Siddiq. This is very unexpected. Aku tak sangka kau seberani ni. You know what? You are right in the lion's den. Benda-benda macam ni kau patut simpan sorang-sorang. Kau buat silap besar kau cakap benda ni kat aku sekarang. Macam mana kalau aku beritahu kau ada 17% chances tak keluar dari bilik ni hidup. $17 tu kecil je. Alright. Let's make this practical. Aku ada 1 peluru 6 ruang dalam pistol. Tuan-tuan dan puan-puan, barisan pelakon dan kru Jibril 2013 menjemput barisan penari daripada Karma Dansa dan Prisma Seni yang dibarisi oleh Reza, Afiq, Syafiq, Ben, Eli, Rahimi, Yusof, Jasmine, Anis, Nash, Muiz dan Arami. Barisan penyanyi Rul Iman, Anissa Fadila, Izzat Amir, Abdullah Arif dan Syazman Nawawi. Barisan pelakon Natra Adibah sebagai Nilo Zalna dan Suraya Hassan sebagai Nilo Tasha Sheila. Interpreter Siti Atika sebagai Datuk Siti Haji Nawawi dan Syahid sebagai Man Bedal. Barisan saksi pendakwaan Teti Hassan sebagai Mazna Ismail dan N. Mahfuza sebagai Aisyah Humaira. Barisan saksi pembelaan Hafiz Baharudin sebagai Navid Joshua dan Elina Adam Cho sebagai Jacqueline Onassis.
Orang kena tuduh Irwan Sumadi sebagai Mursyid Sidik dan mangsa Azwan Kadir sebagai Jamal Bana. Barisan pendakwa raya, Putri Azurin sebagai Badariah Carey dan Eli Famira sebagai Famira Kamsah dan Fadila Wahab sebagai Pamela Jolie. Barisan pembelaan, Farah Ashura sebagai Betty Ladafi, Amalina sebagai Venkata Chenaya, Haziq Jamaluddin sebagai Jibril Azim. Tuan-tuan dan puan-puan, Yang Arif, Yang Teramat Mulia, Aimi Nasruddin sebagai Mimi Rosita Ceklan. Zuliana sebagai pengarah muzik, Maria Ahmad sebagai editor video, penulis skrip Imran Sheikh, Fikri Syamim, Ahmad Faris dan Ros Azurin. Stage Manager Fikri Syamim. Co-producer Amalina Suhaimi. Producer Syafika Zamani. Dan pengarah UiTM Award 2013 Jibril Imran Sheikh. Thank you all for coming. Hope that we meet again.